Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita bersama lagi untuk mengikuti kejohanan tekbol Piala Presiden Terbuka Brunei 2022. Ketiga perseorangan yang sudah pun masuk ke peringkat separuh akhir. Seperti lazim kita bersama dengan Presiden Persatuan Tekbol Brunei Darussalam, Muhammad Shukri Haji Damit. Akan kita sama-sama melihat dan membincangkan dari segi teknikal kejohanan kejohanan tekbol Piala Presiden Terbuka Brunei yang diadakan julung-julung kali. Jadi Awang Syukri telah pun kita saksikan di sebelum ini individu-individu yang pemain-pemain yang telah pun menunjukkan kebolehan masing-masing dengan kelebihan yang tersendiri, dan kita telah pun memasuki separuh akhir. Antara Ismail Ang bertemu dengan Muhammad Syarif Rizman, Muhammad Syarul Nizam. Mungkin ada komen dan juga mengenai dengan pencapaian kedua pemain ini. Bagaimana? Okey. Seperti kita lihat, Rizman yang berbaju biru ini adalah sering kali mengikuti perlawanan tekbol pada tahun 2021 tahun lepas. Rizman mengikuti lawanan tekbol di The Mall Gadong. Hampir memenangi top 3 lah. Hampir memenangi nombor 1. So ini adalah kali ketiga tak silap saya mengikuti perlawanan tekbol. Dan sebelah kanan kita adalah Ismail Ang. Ismail Ang adalah main raga yang diketahui ramai. Dan ini adalah kali pertama Ismail Ang mengikuti perlawanan kejohanan tekbol. Dan nampak sekali Ismail Ang masuk ke peringkat separuh akhir dengan kelebihan yang dia ada. Baik, kedua pemain mempunyai kelebihan sendiri. Jadi kita dan tentunya kedua pemain yang memasuki peringkat separuh akhir ini adalah mereka yang terbaik di dalam kejohanan ini. Mereka bermain 3 set seperti lazimnya. Cantik. Cantik. Serve yang diberikan dari Rizman sangat tajam. Kencang Kencang sekali. Rizman mendahului 3-2. Point kita seperti kita saksikan serve-nya. Kalau kita lihat ia seperti edge ball, tapi tidak edge ball kerana bola itu menjunam ke bawah. Ya. Itu kelebihan untuk pemain ini melakukan servis yang kencang. Rizman juga adalah dari kelab tekbol yang ada di Brunei, iaitu JL64 Tekbol Club. So sering kali membuat latihan. Itu kita boleh saksikan edge ball kali ini sudah berjaya untuk memungut markah seterusnya. 4-2 set pertama perlawanan antara Muhammad Syarif Rizman bertemu dengan Ismail Ang. Sayang sekali. Cuba melakukan volley. Kita boleh saksikan tadi volley yang diberikan dari Rizman, kalau kita katakan tidak perlu sepertinya kerana bola masih berada di bawah paras badan. Sebab tu bola itu kencang ke depan menggunakan net. 4-3 masih dilalui Rizman. Servis kedua seterusnya. Change of service sebetulnya. Keluar. Servis kedua Ismail Ang. Tidak dapat tidak berjaya untuk mengembalikan bola pada lawan. 5-4 Ismail Ang. Volley 5-4.
Namun masih terlalu awal untuk kita jangkakan lawan ini pemenangnya. Kerana kedua-dua pemain dan kita dapat lihat mempunyai keyakinan tersendiri. Oh, cantik. Rally yang baik. Cantik. Nampaknya Ismail Ang melakukan drop ball. Bolanya perlahan. Tapi jika sekiranya Rizman tidak menyambut bola tersebut, itu akan dijadikan net entry bounces sepertinya. So itu boleh mengatakan kita akan repeat lawan permainan, repeat semula. Kita kena perlu lebih sahih lah mengetahui peraturan-peraturan tag ball. Bagi pemain perlu perlu mengetahui, kerana silapan sedikit boleh berikan kelebihan kepada pihak lawan, kerana pihak lawan yang setentunya lebih Arab akan menggunakan kelemahan yang lawannya yang kurang faham untuk membuat mata seterusnya. 6-5, Ismail Ang mendahului di set yang pertama. Foul. Kerana servis kedua bagi Ismail Ang. Rally yang panjang. Tapi Ismail Ang pula gagal membuat penyudah yang baik. Nampaknya mata 6 sama, kita boleh nampak kedua-kedua pemain sengit, perlawanan sengit. Mereka bermain di separuh akhir dan satunya pengalaman di bidang masing-masing membantu kepada keyakinan diri mereka. Yang kita ketahui tadi, Muhammad Syarif Rizman kerap kali menyertai kejohanan, ya. Manakala Ismail Ang walaupun baru pertama kali, tapi beliau punya pengalaman di bidangnya, iaitu sepak takraw, ya. Edge ball lagi. Edge ball. Kita repeat. 6 sama. Oh, Cantik. attack yang tajam dari Ismail Ang. Kita saksikan ulang tayangnya. Itulah. Kalau sudah pakar, tolakan tapak kaki pun boleh kuat, ya. Kita boleh saksikan seperti yang tadi, Rizman sepatutnya mengetahui pihak lawan. So kita tahu pihak lawan akan cuba membuat yang tajam, kena menjauhkan diri lagi dari meja tersebut, supaya membolehkan dia untuk mengontrol lagi lah, boleh nampak bola-bola itu. Perlu lebih alert, ya. Perlu lebih alert. Kita dapat saksikan, ya. Tapak kaki merupakan senjata utama Ismail Ang yang kerap mendapat poin menerusi gerakan tersebut. 9-6, Ismail Ang mendahului. Foul. Okey, nampaknya pengadil ada membuat kesilapan. Okey. Ketika serve, kita tidak akan mengenakan itu return yang pertama. So tadi Rizman men-serve menggunakan kepala, kemudian dalam rally dia return ke sebelah menggunakan kepala. So secara lazimnya peraturan tag ball semasa serve tidak dikenakan kirakan sebagai rally. Okey. So tadi kita saksikan dia menggunakan kepala. Ya. So dia boleh menggunakan kepala dan tidak akan dibagi foul. Ya, boleh dikatakan bantahan yang berjaya lah, ya. Oh, cantik. Okey, so kita saksikan tadi nampaknya Rizman cekap untuk bertindak. Untuk kita saksikan dia mengenakan net dan mengantul semula ke pihak ke tempat Rizman dan dia menggunakan kepala untuk membagi lagi bola ke sebelah. Okey.
So seperti kita lihat tadi, setiap pemain ada 3 touches. So Rizman tadi menggunakan 2 touch dan touch yang kedua mencuba untuk bagi bola ke sebelah. Kemudian terkena net, berbalik semula kepada Rizman dan Rizman pun menggunakan kepala untuk touch ketiga sebelah. So tidak ada foul di sana, tidak ada kesalahan. Dan cekaplah, Rizman cekap untuk mengambil semula bola tersebut. Namun relay tadi penyudah yang kurang baik, walaupun Rizman melakukan pada awalnya melakukan kontrol yang baik, namun di akhirnya kurang baik pula. Mungkin terkena meja ya. Terganggu dengan meja tersebut lah. 10-7, Ismail Ang mendahului. Mata akhir, set point untuk Ismail Ang di set yang pertama ini. Sekali lagi, second serve. Bawang untuk Ismail. Sayang sekali, set pertama dimenangi oleh Ismail Ang dengan 12-7. Kita akan ikuti set kedua sebentar lagi. Set kedua antara Muhammad Syarif Rizman, Muhammad Syahrul Rizam bertemu dengan Ismail Ang. Set pertama dimenangi oleh Ismail Ang dengan 12-7. Ya, kita walaupun 12-7 tetapi ia tidak menggambarkan bagaimana kedua-dua pemain di set yang pertama menunjukkan kebolehan masing-masing. Bola kawalan yang dikuasai oleh Muhammad Syarif Rizman kalau saya katakan, namun tindakan penyudah yang lebih baik dimiliki oleh Ismail Ang. Kita ikuti di set yang kedua ini. Ya, seperti yang Abang Samri cakap tadi. Tapak kaki merupakan senjata penting bagi Ismail ya. Ismail Ang. Beliau lebih kita saksikan ya. Ini yang terkena tadi. Tapak kaki yang merupakan senjata Ismail Ang. Jadi pada pemain-pemain yang melawan dengan beliau harus lebih alert. Beliau lebih bijak untuk melakukan tindakan penyudah. Sedangkan Muhammad Syarif Rizman menguasai kontrol bola ya. Dapat kita saksikan. Juga tidak kurang hebatnya Muhammad cantik Syarif. Rally yang baik. Bagus. Ya, nampaknya assistant referee ada mungkin double touch ya. Okey, nampaknya ada foul dari Ismail Ang sepertinya. I think ada repeated return menggunakan kaki yang sama untuk membaliki bola ke pihak lawan. Cantik dari Ismail. Itulah gerakan seorang pemain sepak takraw. Silang yang kencang. Boleh dikatakan di sini pemain sepak takraw merupakan pemain yang ada advantage ya. Kerana beliau boleh menggunakan sentuhan-sentuhan ataupun tindakan penyudah seorang pemain sepak takraw dalam tekbol ini. Dengan pemain bola sepak memerlukan kontrol yang baik disamping tindakan penyudah yang tidak kurang berbisa juga. Satu lagi tindakan penyudah daripada Ismail Ang. Yang sama. Itu. Silang yang kencang. Mata seterusnya untuk Ismail Ang. Tiga dua setakat ini. Servis kedua.
Mungkin dalam masa yang terdekat akan ada cantik. kejohanan yang lain ya. Sebelum itu kita saksikan relay ini. Tapak kaki lagi ya. Gunakan penyedah. Gagal. Mungkin dalam masa terdekat ni ada kejohanan ataupun mungkin perancangan dari Persatuan Tekbol Brunei. Bagaimana selaku Presiden? Okey, pada masa terdekat ni insya-Allah kita akan adakan President's League, panggil President's League. So liga lah, okey. Ini yang seperti yang kita lihat pada masa ini adalah kejohanan cup lah, kita panggil President's Cup. So akan datang kita akan ada liga yang untuk semua pemain dalam satu grup seperti macam Premier League, collecting points, menang. Ini terbuka ya untuk Terbuka untuk orang. Ya. So sama juga, so kategorinya adalah domestik. So untuk orang Brunei, klub-klub di Brunei sahaja. Kita mahirkan dulu tempatan sebelum Betul. kita yang orang kata mengayau ya. Kita buka lagi ke Kita buka ke luar. luar. Dalam misi kita untuk mencipta pemain-pemain yang berkualiti dalam tekbol ini ya. Sebelum kita mengikuti kejohanan serantau seperti Sukan C, malah mungkin satu hari nanti Sukan Dunia ya, peringkat dunia insya-Allah. Cantik. Dapat di recover dari Uthman. Okay, foul dari Ismail Ang, nampaknya dia pun tahu dia menggunakan kaki yang sama. Jujur lah dari Ismail Ang. So, tadi kita boleh nampak rallynya sangat baik, recover dari Rizman walaupun ditendang kencang dari Ismail Ang, dapat di recover dari Rizman. Nombor 3 Ismail Ang mendahului. Satu lagi gunakan penyudah yang baik daripada Ismail Ang. Itulah senjatanya mungkin ya. Senjata Ismail Ang. Selain silang boleh menggunakan tapak kaki sebagai tindakan penyudah. Kita boleh saksikan kesilapan dari Rizman. Sebetulnya dia terlalu dekat dengan meja. Ya. So, pihak lawan yang seperti Ismail Ang ni, kita boleh nampak dia sering menggunakan penyudah yang tajam. So sepatutnya dari Rizman dia kena lebih awas dan lebih jauh lah untuk dapat lagi kontrol bola tersebut. Aduh, nampaknya tergesa-gesa dari Rizman untuk Selain latihan, pengalaman diperlukan dalam perlawanan. Satu lagi tindakan penyudah yang baik dari Ismail Ang. kita saksikan ya. Kita boleh saksikan Rizman terlalu dekat dengan meja. Sebab tu kuranglah untuk pergerakan. Sebetulnya kalau pergerakan ke belakang tu susah sedikit mau buat. So kalau dapat dia jauh dari meja ke depan senang kan. Dapat laju lagi lah depan. Hilang punca sedikit. Rizman mengetahui keadaan mata. Poin 93 ketika ini didahului Ismail Ang. Di set pertama Ismail Ang memenangi perlawanan dengan 12-7. Cantik serve yang tajam dari Ismail. Selain tindakan penyudah yang tajam, beliau juga memiliki penyudah yang kencang, servis kencang-kencang. 10-3. Servis kedua. Lagi sekali. Salah. Satu lagi kesilapan dilakukan oleh Muhammad Sharif Rizman ya. Terlalu dekat untuk menyambut bola tersebut. Match point untuk Ismail Ang untuk memenangi separuh akhir pertama ini. Menang 12-7 di set pertama, mendahului di set kedua 11-3. Agak jauh juga saya kira.
Kita sudah nampak keyakinan kepada Ismail Ang untuk memenangi perlawanan ini. Foul kedua memberikan mata untuk Rizman. Foul kedua dapat. Mungkin tergesa-gesa untuk menamatkan permainan ya. Oh, sedikit Hampir. hampir. 11-5. Masih lagi dipegang match point untuk Ismail Ang. Mereka kelihatan tenang, tapi siapa yang sudah merasai permainan itulah mereka dapat merasakannya. Itulah berakhirnya perlawanan separuh kedua pertama dimenangi oleh Ismail Ang dengan 12-12. Ini berarti Ismail Ang memenangi separuh pertama ini dengan 2 set, 12-7 set pertama dan 12-5 di set yang kedua. Walaupun Ismail Ang baru memainkan sukan tagball, tapi nampaknya mungkin pengalaman sebetulnya pengalaman yang mengajar dia untuk mengadapt sukan yang baru-baru. Kita boleh saksikan teknik-teknik yang Ismail Ang gunakan. Itu adalah teknik yang sering digunakan oleh pemain internasional. Mari kita ikuti perlawanan separuh akhir untuk kategori perseorangan kejohanan tekbol Piala Presiden Terbuka Brunei 2022. Perlawanan antara Muhammad Bashiruddin Haji Kamis memakai baju biru, manakala Muhammad Amiruddin Muhammad memakai baju hitam putih. Ini merupakan separuh akhir kedua yang kita saksikan. Set pertama, Muhammad Bashiruddin. Lalu kencang dari Amir. Set pertama. Oh, cantik cantik juga. juga dari Bashir.
Okey, pada yang adu Bashir juga adalah orang dari sepak takraw yang mewakili Brunei. Kita saksikan serve yang tajam, point lah. Sebetulnya point, dapat point. Sangat tajam diberikan dari Bashir. Mungkin beliau memain posisi tekong. Dan dapat kita lihat gerakannya, beliau melakukan servis sambil lewas saja. 4-0. Muhammad Bashiruddin memungut ke-4 poin dalam servis yang pertama. Tukaran servis. Agak tertekan sedikit ya, Muhammad Amiruddin. Kalau kita dapat lihat gerak badannya, mungkin yang orang kata ni gagaran pasal 4 Empat mata dipungut oleh Muhammad Bashir. Walaupun masih terlalu awal untuk kita saksikan ataupun untuk kita tentukan siapakah pemenangnya. Belum ada permainan beliau ketika boleh dalam nampak pusingan, Amir kurang fokus kurang fokus. 1-5 ketinggalan Amir. Satu lagi servis yang meliar dari Muhammad Amir. Tandukan yang cantik. tajam juga dari Bashir. Sangat cantik. Gerakan terancang saya kira. Kita saksikan ya. Timbangan dari paha kepada Dan kaki kita set kali kedua dan attack dari Bashir. Gerakan yang terancang daripada Muhammad Bashiruddin. Jadikan kedudukan 6-1, beliau mendahului. Satu lagi silang yang baik. Sempat memusingkan badan. Cantik. Amir recover cantik. bola dari Bashir yang cuba meng-attack dengan yang tajam. Rela yang menarik saya kira setakat ini. Setakat yang kita saksikan. Namun sepakan ataupun sentuhan penyudah dari Muhammad Bashiruddin kurang baik. Walaupun cantik tadi gerakan-gerakan relay mereka, kita saksikan ya. Beliau sudah melihat ada kekosongan di sebelah. Beliau Cuba untuk mengambil kesempatan. namun bola tidak tidak cukup bouncingnya dan mengenai net. Kita saksikan. Itu poin. Nampaknya tajam dari Bashir. Saya kira beliau bermain tekong dalam sepak takraw ini. Gagal pula servis kedua. Sangatkan rolling ya. Okey, so yang kita saksikan tadi Bashir dia baru menggunakan 2 touches, tapi yang ketiga dia pun sudah give up tu pasal melimpasi line. So kita tidak dapat attack dari pihak lawan punya line kawasan. Namun mungkin kalau acara double boleh, tapi dibalikkan semula kepada rakan ya. Cuma dalam persoalan ini agak persorangan juga boleh, tapi tadi menangkan Bashir sudah menggunakan 2 touches. Touch ketiga adalah touch penyudah. So ini cantik daripada Amiruddin, namun tindakan penyudahnya meliar. Kelebihan untuk Muhammad Bashiruddin kita saksikan ya. Sasar. Itu serve yang dilakukan oleh seorang tekong dalam sepak takraw. Amir sudah menggunakan lower foot dan dia pun tahu sudah foul. Kemudian keluar second serve. Servis kedua. Tinggalan 39 dan poin untuk Bashir 10-3, meninggalkan jauh di hadapan.
10-3. Cantik. Tolakan yang kencang. Kita boleh saksikan perlawanan ini sangat sengit. Kita boleh saksikan dua-dua pemain sangat agresif. Sayang sekali dari Bashir. Kita saksikan sekali lagi menggunakan dua touch dan touch penyudah, tindakan penyudah yang kurang baik. Terkeluar. 5-10, tugas berat untuk Muhammad Amiruddin. Sekurang-kurangnya mengecilkan jurang jarak mata. Tidak melepasi net saya kira ya. Kena edge ball. Mana perlawanan dimulakan semula. Cuba menggunakan dada. Tidak dapat dibelah. Kita saksikan. Kontrol yang baik, namun tendangan penyudah yang mungkin kalau dia menggunakan kepala ya. Bila memilih untuk menggunakan dada dan Cantik. tidak dapat. Serve yang cantik. Kita boleh nampak Bashir sangat tajam, sangat yakin dengan serve. Servisnya. Itulah berakhirnya poin set pertama dimenangi oleh Bashir dengan 12-6 di set yang pertama ini, yang kita lihat penguasaan servis daripada Muhammad Bashiruddin. Set kedua akan dimulakan. Kita dapat lihat di set yang pertama seperti tadi, Muhammad Bashiruddin memungut banyak mata yang dipungut menerusi servisnya. Set yang pertama. Cantik dari Amir. Pada Amiruddin. Sudah pun terlihat apa yang kata ni. Amir pun nampak kelihatan confident untuk set kedua. Dia menyedari set pertama beliau ketinggalan jauh. Cantik. Jadi dia akan berusaha sedaya supaya mungkin untuk di set kedua ini. 3-0. Amir pun nampak confident dari serve dia tadi. Kita boleh nampak bola memasuki tempat pihak lawan. Servis kedua. Poin untuk Bashir. Mistake dari Amir. Sedikit demi sedikit kita sudah memahami pungutan mata dan juga cara bermain tekbol ini ya. Cantik juga dari Bashir. Silang yang baik. Servis. Di separuh masa di set yang pertama, servis dari Bashir kerap kali memberikan beliau mata. Namun belum ada di set yang kedua ini. Bashir terkena net. Poin saya kira diberikan untuk Amir ataupun servis kedua ya. Sebetulnya gagal untuk melakukan yang sebenarnya beliau lakukan di set yang pertama. Bashir mungkin patut keletihan. Poin percuma Amir. Untuk Amir diberikan silapan pada servis oleh Bashir. Baru dapat kita lihat
permainan Amir ya. Masa seterusnya untuk Amir. Kurang fokus Bashir di set yang kedua ini saya kira. Enam tiga. Net. Servis kedua yang dilakukan oleh Muhammad Amiruddin. Apakah kita akan menyaksikan set penentuan untuk acara ini? Oh, dapat dikawal dengan baik. Cantik. Kawalan yang baik dari Bashiruddin maupun Amir ya. Oh, gagal memasuki tempat pihak lawan dari Bashir. Mungkin nampak agak kelitihan kita boleh saksikan. Lagipun di set yang pertama Muhammad Bashir lebih kepada servis yang padu ya. 7-3. Agak kuat. Barulah ada permainan kita lihat dari kedua pemain ini. Oh, Bouncing. cantik. So kita boleh saksikan ini kalau kita saksikan tekanan net tapi dia cuma 2 bounce. So 2 bounce masih dikira point. Kalau dia 3 bounce, so net and 3 bounces, then tu dikira repeat Lagi semula. lagi semula. Oh, sayang sekali terkena net dan keluar dari meja tersebut. Oh, cantik. Tetapi tidak masuk meliar. Oh, nampaknya poin pada Poin untuk Amiruddin. Amiruddin. Sayang sekali. Saya kira kita akan menyaksikan set yang ketiga kerana kondisi yang keyakinan Muhammad Amir dapat mengimbangi keletihan Bashir setakat ini. Namun agak terlalu awal kita jangkakan itulah salah satu Serve kencang dari Bashir. okay. Oh, sayang sekali. Kita baru melihat Muhammad Bashir di set yang pertama, sudah ada di set yang kedua ini. 6-9. Servis kedua dari Muhammad Bashir. Cantik. Tolakan tapak kaki yang Kencang. kencang juga. Oh, dibalas lagi dengan Bashir Balas dari demi Bashir. balas. Okey, nampaknya dapat dikawal. Oh, cantik. Lagi Lagi sekali. cantik Ini dari Amir. Untuk Muhammad Amiruddin, kita saksikan tindakan penyudah yang gagal disambut oleh Bashir. Agak menarik permainan ini, set kedua terutama sekali ya. Kita dapat melihat relay yang baik dengan penyudah yang hampir-hampir membuahkan hasil namun dapat dibalas kembali oleh lawan. Cantik. Oh, cantik dari kontrol Bashir. Tak boleh pusing-pusing lagi. Itulah keterangan diperlukan dalam permainan ini. Oh. Satu lagi relay yang baik. Oh, sayang sekali tidak memasuki Malangnya. tempat pihak lawan. Tidak dapat memungut poin seterusnya. Ini barulah paruh akhir ya. Kita harapkan peringkat akhir akan lebih menyeronokkan lagi. Bagi mereka yang melihat lah ya, bagi pemain-pemain memanglah keletihan ya. Kelitian.
Bagi orang yang melihat, Orang melihat nampak siap lah. nampak lah menyenangkan, tapi mereka yang bermain berempat pulas kita tidak tahu ya. Sayang sekali tidak masuk. Servis kedua. Oh, masuk. Cantik. Menarik pergerakan ini. Kita saksikan juga bouncing daripada Badan. Dada. So, Itu tidak dikira? Dikira, Dikira? satu. Sebab tu tadi pengadil mengatakan foul. So tadi kena bounce badan, itu adalah satu touch. Dan sebelum ini pun kita ada saksikan. Jadi pengadil juga harus bekerja keras dalam menentukan touching-touching yang mungkin tidak dapat dilihat oleh pemain-pemain ya. Serve yang tajam dari Akhirnya di set kedua dimenangi oleh Muhammad Amiruddin 12-8. Menyaksikan set ketiga, set penentuan. kita boleh saksikan tadi pada set kedua tadi nampak confident sedikit Amir. Amiruddin. Dan kita dapat melihat relay yang menarik dari kedua-dua pemain ya di set yang kedua tadi, yang menyeronokkan bagi kita yang melihat ya. Bagi mereka yang bermain memang kelatihan tersendiri dan juga puasan sendiri. Kosong untuk Muhammad Amiruddin. Oh, cantik. Dua bounce ya. Oh, sayang sekali. Poin untuk Muhammad Amiruddin. 2-0. Foul. Foul ya. Kerana memasuki gelanggang lawan. 3-0. Cuba melakukan servis yang kencang. Servis kedua untuk Muhammad Amir. Oh, cantik. Gol yang cantik dari Bashir. Relay yang kurang baik pula penyudah daripada Muhammad Amiruddin. Sayang sekali. Kali ini dapat bersedia Muhammad Amiruddin menyambut servis dari Muhammad Bashir. Banyak foul dari Bashir menggunakan anggota yang sama. 4-1. Sokongan dari penonton-penonton juga diperlukan dalam perlawanan ini. Oh, sayang sekali. Nampaknya bola terlalu dekat dengan badan. Dan juga dengan meja. Satu 5 ketinggalan Muhammad Bashir. Unggul di set yang pertama. Oh, sayang sekali. Lipatan yang kencang. Kalau sepak takraw istilahnya lipat maut ya, lapangan ya. Out. Diadaptasi ke dalam Take ball. ini menjadikannya begitu menarik untuk kita saksikan. Oh, sayang sekali. 6-2. Muhammad Amiruddin bertukar. So seperti yang diterangkan tadi. So pada set ketiga, poin yang ke-6, 12, 18 akan switch side.
12-18. Itu kalau mereka bermain dalam angka jus ya. Cus ya. Betul. Kali ini sayang tindakan sekali. penjudah Tak yang kurang masuk. baik dari Muhammad Bashir. Nampaknya Amir mendahului 7. 7-2 di set yang kedua ini. Ketiga, set penentuan. Kita tidak dapat menganggap ekspresi Muhammad Bashir sama ada beliau tertekan ataupun tidak, kerana tenang saja soalnya yang katanya. Nampaknya kontrol dari Bashir pun semakin lari ya. Mungkin kita tidak tahu, mungkin ada pressure dari point tersebut Mungkin ataupun keletihan. uh, cantik ataupun rolling bagaimana? Point untuk Point Amir. untuk Amir. Sangat tajam serve yang kita pun tidak nampak bola memasuki saya lawan. ingatkan bola rolling ataupun edge ya. Jadi bermakna keyakinan Muhammad Amir sudah pun ada. Cantik. Cantik Pilihan dari yang Amir. baik, tetapi akhirnya dapat mengumpan Muhammad Amir untuk melakukan kesilapan. Memberikan poin untuk Muhammad Bashir. Dapatkah Bashir? Poin Amir yang pada masa ini 9-3. 9-3. Tinggalan 3-9. Kalau beliau bermain seperti set pertama, cantik. Cantik sekali dari Amir. Tindakan penjudah yang baik. Silang ya, tindakan Tajam, silang. silang ya, betul. Tindakan silang. Bashir Dari- cuba recover tetapi kontrol bola agak jauh sekali. Hanya 2 mata diperlukan oleh Muhammad Amir untuk memenangi perlawanan ini. Setelah beliau menang di set yang kedua, walaupun tewas set pertama. Mata air untuk Muhammad Amiruddin. Keluar. Servis yang kedua, jika ini gagal dilakukan oleh Muhammad Bashir, perlawanan ini dimenangi oleh Muhammad Amiruddin. Sayang Terkeluar. sekali. Terkeluar. Mata keempat dipungut oleh Muhammad Bashiruddin. Satu servis. Satu servis yang Seperti kita kencang. lihat di set yang pertama. Itulah set andalan kepada Muhammad Bashir ya. Namun servis bertukar kepada Muhammad Amiruddin. Cuba untuk memberi serve yang kencang juga tapi gagal memasuki tempat pihak lawan. Apakah ini servis kemenangan untuk Muhammad Amiruddin? Belum dibenarkan oleh Muhammad Bashiruddin. Namun kelebihan masih kepada Muhammad Amiruddin. Cantik. Dapat. Bagaimana? Sayang sekali. Tidak mengenakan tempat pihak lawan. Mata demi mata dipungut oleh Muhammad Bashir. Walaupun mata akhir di tangan Muhammad Amiruddin. Servis kedua. Sayang sekali. Mata dipungut lagi oleh Muhammad Bashir. Beliau belum membenarkan Muhammad Amir untuk menang dalam perlawanan ini. Cantik sekali dari Bashir. Mengawal. Apakah ini kemenangan untuk Muhammad Amir ataupun Muhammad Bashir? Itulah berakhirnya perlawanan antara Muhammad Bashiruddin hari Khamis bertemu dengan Muhammad Amiruddin Muhammad. Set pertama dimenangi oleh Muhammad Bashiruddin. Set kedua Muhammad Amiruddin menang 12-8 dan set ketiga Muhammad Amiruddin menang 12-8 dan sekaligus memenangi perlawanan separuh akhir kedua kategori perseorangan kejohanan Tekbol Piala Presiden Terbuka Brunei 2022.
Jadi itulah berakhirnya episod kali ini. Kita akan berjumpa lagi di episod akan datang dengan perlawanan yang lain pula. Hormat, salam sejahtera dan jumpa lagi. Assalamualaikum.